Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Safwa sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ni sebelum ni saya nak tanya, sebelum kita mulakan sesi saya nak tanya dululah sebelum ni Safwa pernah ke join apa-apa sesi kaunseling? Tak pernah. Ni first time. Tak pernah lagi lah. Ni first time lah. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Syuhada binti Zulkifli. Okey, hari ni saya adalah kaunselor anda. Jadi hari ni Safwa datang untuk buat sesi dengan saya untuk kita sama-sama bincangkan permasalahan yang Safwa runsingkan lah. Okey, kita cuba cari sama-sama jalan penyelesaiannya. Tapi dalam sesi kaunseling ni bukan saya yang tentukan penyelesaiannya, Safwa sendiri yang akan tentukan. Okey, jadi saya akan terangkanlah etika dalam sesi kita ni. Kita ada etika, tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, saya terangkan etika dalam sesi kaunseling ni. Saya masa yang diperlukan dalam sesi kaunseling individu ini adalah antara 45 minit hingga 1 jam. Jika Safwa ada isu ni, jika Safwa ingin lanjutkan sesi ni, sesi kaunseling ni, kita bolehlah booking appointment kaunseling yang lain lah pada hari yang lain, pada tarikh yang lain. Okey? Okay. Jadi sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanya dulu lah kat Safwa. Safwa, macam mana mood keadaan Safwa hari ni? Ceria ke? Suram ke? Muram ke? Ceria macam biasa. Macam biasa je lah. Tak ada yang terlalu happy sangat lah. Tak ada yang terlalu sedih sangat. Tak ada, biasa-biasa. Okay. Safwa boleh kenalkan diri Safwa dulu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Safwa. Umur saya 19 tahun. Saya pelajar Form 6 STPM dekat Selangor. Okay. So hari ni Safwa, saya nak terangkanlah, okay. Dalam sesi kaunseling ni Safwa boleh cerita apa saja yang Safwa nak ceritakan, sebab dalam sesi kaunseling ni kita ada etika, nama dia etika kerahsiaan. So apa saja yang Safwa ceritakan, yang Safwa kongsikan dalam sesi ni akan berada dalam sesi ni saja. Takkan dibawa keluar lah. Okay, kecuali kes-kes yang memerlukan rujukan profesional. Okay? Okay. So Safwa okay ke dengan kawan-kawan, dengan family, macam mana dengan adik-beradik? Okay? Saya tak ada ramai sangat kawan, jadi saya ada family je. So semuanya okey. Cuma dekat rumah saya seorang-seorang lah. Safwa selalu menyendiri ke? Saya 24 jam duduk dalam bilik je, kecuali kalau nak turun makan. Jadi selalunya Safwa buat apa dekat dalam bilik? Sebabkan saya banyak sangat kerja, tingkatan 6 terlalu banyak sangat pack masa, jadi saya banyak habiskan masa saya kat meja belajar saya dan main handphone lah kalau saya tak tidur untuk releasekan stres online class kat rumah. Jadi macam mana pandangan Safwa tentang online class kita, ODL sekarang ni? Sejujurnya masa awal-awal bagi saya menyeronokkan sebab dia bagi peluang untuk generasi muda explore lagi tentang teknologi. Tapi bila berlarutan, sejujurnya dia sangat-sangatlah memberi tekanan kepada mental dan fizikal saya sendiri. Kalau fizikal tu saya boleh cakap mata saya, kepala saya makin lama. Kalau benda berlarutan, saya rasa mungkin mata saya akan jadi lagi teruk lah, rabun tu. Kepala saya pun akan selalu pening sebab kita perlu tengok laptop lebih daripada 12 jam sehari. Itu sangat-sangat memberi tekanan buat masa sekarang. Mungkin bukan kat saya je, mungkin kat semua lagi student yang kena hadap online class ni. Saya faham. Maksudnya Safwa rasalah yalah dugaan
dan cabaran ODL ni kan, semua orang merasakan dia kan. Termasuk pelajar yang berada di universiti lah, yang kat sekolah pun apatah lagi kan. Okay. Jadi Safwa okey ke dengan waktu kalau seorang-seorang tu tak ada berinteraksi dengan rakan-rakan ke ataupun kontak daripada jauh? Saya cuma ada rakan-rakan rapat dan keluarga-keluarga terdekat je. Kalau saya rasa mereka agak sibuk, busy, jadi saya okey je seorang-seorang. Cuma saya ada masalah, bukan masalah kot, saya suka bercakap seorang-seorang. Mungkin itu membantu saya supaya tak rasa sunyi sangat. Saya tak tahulah kalau semua orang buat benda tu ke tak, tapi benda tu saya buatlah untuk kurangkan rasa sunyi. Sebab kita tak tahu kan kita nak kena hadap. Even kalau tak online class pun saya memang akan bercakap seorang-seorang pun. Kalau saya seorang-seorang. Itu hobi. Macam mana dengan ibu bapa Safwa? Macam ibu tahu ke yang Safwa macam kalau seorang-seorang Safwa selalu cakap seorang-seorang? Ibu saya tahu sebab ibu saya pun tahu yang saya lonely, tapi bagi saya itu sesuatu yang membantu kot. Membantu tapi agak membahayakan. Saya pun tak pasti. Sebab zaman sekarang ni kita tak boleh nak terlalu keluar macam tu kan. Jadi pandemik ni dia bagi kesan yang besar lah, terutama kepada orang-orang yang macam tak ramai kawan macam saya. Itu antaranya. Bagi Safwa, tak ramai kawan tu adakah satu kelemahan untuk diri Safwa? Saya ramai kenalan tapi saya tak ramai kawan sebab saya memilih kawan. Jadi saya tak rasa itu satu kelemahan saya. Itu apa yang lebih saya prefer. Saya lebih suka untuk kecilkan kelompok saya dan ada yang tu je. Saya tak suka macam ramai-ramai sangat orang yang tahu masalah saya. Kalau saya nak ceritakan masalah saya pun hanya dekat beberapa orang yang betul-betul saya percaya saja. Selain daripada family saya. Kalau family pun saya macam tak percaya semualah. Certain je. Mungkin saya Maknanya Safwa susah lah nak bagi kepercayaan dekat orang luar. Betul. Saya tak rasa kalau kita ceritakan masalah kita kat orang membantu. Saya tak rasa macam tu. Saya rasa lagi kita cerita masalah kita kat orang, maksudnya lagi kita buka kelemahan kita kat orang. Itu apa yang pendapat saya. Sebab tu saya lagi prefer seorang-seorang ataupun cerita dekat yang saya betul-betul rapat je. Selebihnya saya cuma kawan sekadar kawan. Mungkin agak tak elok. Jadi maksudnya hubungan Safwa ni hanyalah dengan family rapat dan kawan rapat sahaja. Betul. Tapi kenalan saya bolehlah kata ramai sebab ialah saya bersekolah, bekerja, kita kenal ramai sangat orang. Tapi percayalah tak semua yang saya betul-betul percaya. Macam tu. Jadi apabila macam okeylah Safwa ada masalah, apa yang Safwa selalu akan buat? Saya akan paksa dulu diri saya untuk pendam masalah tu seorang-seorang. Pendam sampai saya rasa dah tak larat ataupun saya tak jumpa apa-apa solution untuk diri saya sendiri. Kalau saya rasa masalah tu sangat-sangat efek kehidupan saya, baru saya akan cerita. Kalau saya tak rasa macam efek sangat kehidupan saya biar je. Macam Jadi kalau nak dibandingkan kawan dengan keluarga, Safwa rasa mana yang lagi kenal diri Safwa? Kawan dengan keluarga semestinya lah, sejujurnya keluarga lah. Sebab saya terlalu letak
menyebabkan halangan dengan apa yang saya nak cakap dekat orang luar. Sebab saya sangat-sangat tak percaya dengan orang luar. Bagi saya, siapa yang saya anggap orang luar tu, walaupun saya rapat, dia tetap orang luar. Jadi dia tak ada hubungan perdarahan dengan saya, macam hubungan darah dengan saya. Jadi maksudnya orang tu orang luar. Cuma saya rapat ataupun tak rapat je. Jadi maknanya Safwa tak dedahkan diri Safwa dekat orang luar lah. Betul? Yang tahu saja tahu. Macam tu. Mungkin dekat situ Safwa rasa lagi selamat kan. Maksudnya kita nak macam Safwa nak elakkan daripada dikhianati. Betul. Okay. Yelah mungkin kita tak tahu. Mungkin orang depan kita nampak baik je. Tapi belakang kita tak tahu dia buat apa kan. Sebab saya pernah je kena tikam belakang dengan kawan banyak kali dah dulu masa kecil-kecil. Masa tak pandai nak berkawan. Jadi saya rasa bila saya besar, bila saya dah start umur 15 macam tu, saya rasa macam tak payah kot nak ada kawan yang macam rapat-rapat sangat, yang nak kena cerita everything. Oh kat rumah tadi bla bla bla, kena marah ke apa ke. Bagi saya benda tu benda yang remeh-temeh kalau nak cerita dekat orang luar. So I choose to stay silent lah dengan orang luar. Just macam having fun je dengan diorang. Bukannya lebih kepada deep talk. Even kalau dengan kawan rapat macam kawan lelaki rapat ke pun jarang cakap pasal benda-benda yang kita panggil deep talk. Kalau deep talk selalunya saya lagi prefer dengan family. Cuma kalau dengan family pun saya pilih orang tertentu saja yang betul-betul ada pemikiran macam saya. Saya tak tahulah. Jadi, tapi saya ada masalah macam ni. Bila saya nak luahkan perasaan saya akan fikir layak ke saya nak merungut. Macam tu. Saya tak tahulah benda tu bagus ke tak. Tapi saya rasa benda tu mengganggu jugalah diri saya. Sebab yelah kita faham keadaan sekarang ni semua orang makin lama makin stres kan. Tapi bila saya macam nak luahkan perasaan saya, bila saya macam nak share problem saya kat orang, saya akan rasa macam layak ke aku ni nak merungut macam tu. Banyak je lagi nikmat Allah bagi macam tu. Macam terlalu kaitkan dengan agama. Itu pun satu yang mengganggu kehidupan saya juga. Jadi Wawa Safwa takutlah macam nak merungut kan. Betul. Mungkin sebab cara saya membesar dalam keluarga. Sebab family saya dia lebih kepada keagamaan, di mana kalau ada problem akan dikaitkan terus dengan agama. Jadi kadang-kadang bila kita nak cerita problem, cerita masalah, share our thoughts kan, kita akan rasa macam layak ke, kan dah banyak lagi nikmat Allah bagi macam tu. Tapi bila kita pendam pula, kitalah yang macam akan lagi sakit lah kan. Sebab kita simpan je dalam diri kita. So buat masa sekarang saya tak tahu lagi macam nak bezakan mana masalah yang patut dicerita, mana masalah yang patut dipendam sendiri. Macam tu. Safwa rasa terbeban dengan benda yang Safwa pendam tu sebenarnya. Betul. Dan tapi bila Safwa nak cuba macam nak merungut ataupun cerita masalah, Safwa rasa macam takut nak bagi kepercayaan pada orangnya. Takut nanti orang mungkin akan judge. Orang akan menilai kita ni tak bersyukur ataupun tak apa-apa kan. Betul. Saya tak tahulah apa yang saya buat sekarang ni membantu ke tak untuk saya lebih belajar mempercayai orang luar ataupun orang sekeliling saya. Tapi saya rasa buat masa sekarang untuk kita tak percaya dengan orang adalah perkara yang lagi selamat daripada kita menganggap semua orang tu sayang kita. Semua orang tu nak dengar luahan kita. Semua orang tu terima kita. Bagi saya benda tu macam high expectation lah. So baik saya anggap macam masalah yang aku nak cerita nanti tu mengganggu ke tak orang tu. Ataupun bila saya luahkan tu
apa yang saya pendam tu lepas ke tak, ke sama je. Macam tu. So sekarang Safwa mengamalkan konsep berfikiran positif je lah. Maknanya bila masa Safwa berada dalam keadaan tertekan, Safwa cuba menahan diri dululah kan. Betul. Dan Safwa tak memilih untuk bercerita dengan orang luar. Jadi perkara macam tu Safwa neutralisekan balik lah. Safwa positifkan balik keadaan tu. Bila mana Safwa dalam keadaan tertekan, Safwa banyak berfikir secara positif. Tapi masih walaupun saya positif, tapi yelah bila kita pendam masalah tu, dia akan memberi jugalah serba sedikit macam keresahan kat diri kita. Kita akan rasa lagi macam terbeban, masalah tu tak berakhir, masalah tu tak ada solusi. Dengan kita nak hadap lagi masalah-masalah yang memang kita panggil kewajipan, contohnya macam belajar. Belajar mungkin tak eloklah kita nak cakap macam masalah kan. Tapi itu apa yang kebanyakan student saya percaya tengah hadap sekarang. Jadi bila ada masalah-masalah kat sekeliling lagi, dia lagi menambahlah beban dekat hati terutamanya. Kalau dekat kepala tu tak sangat, mungkin kita boleh tidur, kita boleh macam lupa macam tu je. Tapi kat perasaan kita dia jadi macam terbuku banyak sangat. Macam itulah. Mungkin sebab saya tak pandai nak bercerita kat orang pun. Saya tak pandai nak luahkan perasaan saya. It's either saya menangis ataupun saya marah. Dua emosi tu je yang saya tahu. Jadi Safwa rasa tak senang jugalah kan. Bila dipendam-pendam, diri ni makin sakit. Betul. Mungkin lagi satu mungkin sebab saya selalu fikir yang orang lain ada masalah lagi berat daripada saya. Orang lain lagi hadap benda lagi susah daripada saya. Macam yelah kita selalu cakap, oh tengok orang lain ada lagi teruk daripada kita, ada lagi susah daripada kita, ada yang lagi kurang nikmat lah daripada apa yang kita ada sekarang ni kan. Benda-benda macam tu pun efek lah diri saya bila kita nak buka hati kita untuk cerita, untuk lepaskan masalah-masalah kita. Tapi nanti kita akan macam terfikir, mesti orang ni akan cakap, ramai lagi orang yang pendam juga masalah dia, ramai lagi juga orang yang hadap benda yang sama. Macam tu. Jadi benda-benda macam tu menyebabkan saya rasa, okeylah, baik diam je. Sebab semua orang pun kan hadap benda yang sama. Jadi kalau kita cerita pun, maksudnya masing-masing tak ada solusi. Jadi apa guna kita macam membazirkan idea kita untuk kita cerita kat orang kan? Itu tapi apa tak salah pun Safwa untuk kita mungkin boleh kongsikan masalah kita dengan orang lain, dengan orang luar lah, tapi mungkin kita ada batas. Kita jaga kita punya border kita lah. So supaya dalam waktu Safwa tertekan tu kan, Safwa masih lagi ada support system, tapi bukan permanent support system lah. Safwa hanya boleh bagi yang surface je sebab Safwa nak conserve diri Safwa, rasa nak selamat supaya orang tak tahu kelemahan kita. Betul. Mungkin itu kot yang patut saya belajar untuk membezakan apa yang patut saya cerita, apa yang patut saya diamkan. Mungkin itu yang saya patut ajar diri saya. Sebab sejujurnya kawan-kawan rapat dekat sekeliling saya pun rasa yang masalah saya yang tak pandai meluahkan ni mengganggu friendship ataupun relationship kami. Macam tu. Sebab saya tak pandai communicate. Saya tak pandai luahkan apa yang saya rasa. It's either saya akan marah diorang, kawan-kawan macam kawan-kawan rapat ataupun keluarga, it's either saya marah diorang ataupun saya nangis, macam tu je.
So benda-benda macam tu bagi mereka, family ataupun kawan-kawan rapat, macam satu masalah lah sebab saya tak pandai communicate. Jadi hubungan tu akan jadi lagi tegang bila kita macam bergaduh macam tu. Sebab saya tak tahu. Safwa rasa Safwa ada masalah communicate tu lah. Betul? Yang Safwa rasa satu kelemahan dalam diri Safwa kan. Bagi saya komunikasi tu satu benda yang sangat-sangat susah sebab dia meliputi kepercayaan, apa yang patut kita cerita, informasi diri kita, perasaan diri kita. Orang tu nanti judge kita lemah ke? Macam tu. Saya tak suka dengar perkara-perkara negatif yang efek otak saya. Kalau jawapan yang orang bagi tu tak macam apa yang saya harapkan, saya akan jadi sangat-sangat kecewa dengan diri saya sendiri. Macam tu. Jadi Safwa lebih sukakan sokongan, dokongan lah. Betul. Jadi sebab itulah saya fikir macam buat apa saya cerita problem saya kat orang. Kalau jawapan yang orang tu akan bagi tak sama macam apa yang saya nak, tak sama macam apa yang saya harapkan. So nanti jawapan-jawapan yang macam negatif tu, yang tak membantu, yang tak membangun tu, akhirnya akan tambah lagi lah bebanan kat diri saya. Akan tambah lagi rasa kecewa dengan diri sendiri. Sebab tak pandai macam handle masalah. Perkara-perkara macam tu lah efek. Maksudnya dekat sini Safwa nak improve lah kelemahan diri Safwa tu yang mungkin Safwa rasa Safwa kurang pandai dalam berkomunikasi. Tapi dalam waktu yang sama Safwa boleh cuba macam praktiskan lah. Sebab dalam segala perjalanan dalam perhubungan ni adalah satu pelajaran untuk kita kan. Jadi dekat situ Safwa boleh berfikir, ambil daripada sudut positif yang dekat sini adalah cara Safwa nak improve communication tu. Betul. Saya juga macam tak pandai nak bersembang dengan orang sangat. Bersembang tu maksudnya bukan dengan kawan-kawan yang kita having fun, yang kita cuma cakap pasal benda-benda yang macam untuk kita releasekan stres. Maksud saya bercakap ni ataupun bersembang ni tentang perkara-perkara yang lebih matang. Saya tak pandai ke arah tu. Saya tak pandai berkomunikasi tentang ke arah tu sebab bagi saya benda tu terlalu privacy untuk semua orang. Contohnya macam cakap tentang kewangan, contohnya cakap tentang pendidikan, masa depan, cita-cita, rumah tangga ke. Bagi saya perkara-perkara yang bagi kita matang macam tu, bila saya nak sembangkan dengan orang lain, saya rasa mungkin perkara tu privacy untuk dia. Mungkin dia ada macam goals yang dia sebenarnya prefer untuk tak dibicarakan pada usia macam saya. Jadi macam tu lah, saya banyak fikir apa yang orang lain akan fikir. Jadi untuk Safwa nak jaga perasaan orang. Sebab tu Safwa menahanlah diri Safwa daripada bertanya soalan-soalan yang tak sepatutnya. Jadi saya kira tu bukanlah macam satu kelemahan lah buat diri Safwa. Itu kira perspektif daripada Safwa untuk jaga, untuk respect privacy orang kan. itu apa yang saya cuba untuk macam terapkan kat diri saya sebab saya terlalu memikirkan perasaan orang tu bila orang tu tak selesa dengan saya. Mungkin saya akan fikir macam, oh dia ni nak larikan diri kot daripada saya untuk bercakap tentang hal-hal macam tu. So baik daripada awal, kita tak cakap pasal benda tu. Kita tak cakap pasal benda-benda yang terlalu sensitif, terlalu matang. Kita just cakap ataupun bersembang tentang benda-benda yang menghiburkan je untuk releasekan stres masing-masing. Macam tu lah. Cerita problem ke apa semua tu bagi saya macam tak perlu kot. Baik kita sembang benda-benda yang menceriakan je. Tak perlu nak terlalu ataupun selalu cakap tentang masalah. Itulah. Jadi apa tindakan Safwa dalam permasalahan ni?
buat masa sekarang, saya tak tahu, tapi saya ada prinsip dalam diri saya. Masalah yang tak ada solusi, kita biarkan je. Masalah yang ada solusi yang saya boleh buat sendiri, saya akan settlekan sendiri. Itu je. Sebab saya yakin yang semua orang pun ada masalah. Diorang tak cerita juga. Jadi saya nak macam saling memahami dengan orang sekitar saya, terutamanya orang-orang yang rapat dengan saya. Tapi saya suka dengar apa yang diorang nak cerita kat saya. Mungkin sebab saya rasa saya dapat belajar cara untuk komunikasi, untuk ceritakan masalah saya kat orang. Macam tu lah, cuma it takes time lah. Jadi Safwan memilih untuk berada dalam keadaan harmoni lah. Kita saling memahami kan. Walaupun perkara tu agak terbeban bagi Safwa, tapi bagusnya di sini Safwa dapat counter back perkara itu jadi perkara yang lebih positif lah. Okay. Safwan seorang yang sentiasa nak cuba berfikiran positif, sentiasa cuba untuk improve diri, untuk naikkan taraf diri. Saya cubalah sebab saya tahu ada orang yang bergantungkan kegembiraan dia dekat saya. Contohnya macam kalau saya ada ahli-ahli keluarga saya yang macam ada macam masalah perasaan ke, emosi. Jadi saya rasa kalau diorang selesa dengan saya, diorang akan datang kat saya untuk saya bagi keceriaan balik dekat diri diorang. Jadi sebab tu kot saya merasa macam saya perlukan saya perlu untuk maintainkan keceriaan ataupun kegembiraan dalam diri saya supaya diorang bila diorang datang kat saya, diorang akan dapat vibe tu, diorang akan dapat rasa semangat tu. Walaupun sebenarnya saya tak dapat bantu diorang pun, cuma saya berharap semangat yang ada dekat saya tu dapat dipercikkan sikit lah dalam kehidupan diorang. Sebab saya yakin tak semua masalah ada jalan penyelesaian. So mungkin dengan kita dapat good vibe ataupun semangat daripada orang lain, bantu kita untuk terus survive dekat dunia ni. Ya, kita nampaklah dekat sini Safwa nak maintainkan vibe yang positif tu dalam diri Safwa untuk bantu menceriakan kawan-kawan yang lain kan. Jadi itu satu perkara yang bagus. Ya, Safwa sangat memikirkan apa perasaan orang, ya. Safwa sangat empati dengan kawan-kawan untuk Safwa gembirakan mereka. Safwa sanggup memendam perkara yang sedih, tapi dalam waktu yang sama Safwa pun mesti akan gembirakan bila tengok kawan Safwa gembira. Betul, sebab serba sedikit bila orang sekeliling kita gembira, kita pun akan dapat balik semangat yang diorang ada tu. Dan saya percaya yang sebenarnya hubungan yang mengekalkan sesuatu friendship ataupun hubungan sesama keluarga tu adalah bila kita saling support each other and hormat perasaan each other. Itu bagi saya sangat-sangat membantulah dalam mengekalkan semangat antara sesama kita semua. Macam tu. Jadi bagus dekat sini Safwa dapat mengawal diri Safwa supaya berada dalam keadaan yang sentiasa positif, sentiasa ceria, ya. Ini satu vibe yang sangat perlu dicontohi lah. Okey. Jadi saya kira di sini isu Safwa yang berkenaan permasalahan komunikasi, Safwa rasa dengan bukanlah memendam sepenuhnya, dengan tidak menceritakan perkara tertentu kepada orang luar ni dapat maintainkan Safwa punya positive vibe, dan secara tak langsung Safwa dah boleh buat orang lain happy juga, dan bila orang lain happy, Safwa pun happy juga kan. Betul. Saya percaya benda saya kira membantulah. Okay, saya kira isu yang
Safwa ketengahkan, kita sudah dapatlah kesimpulannya. Ya, Safwa kekalkan pemikiran positif untuk buat orang lain bahagia, kekalkan perkara itu. InsyaAllah saya doakan Safwa berjaya dunia akhirat. Okey, kita tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Okey, Terima kasih banyak-banyak. sama-sama.